Dan salam sejahtera kepada semua, kepada Cik Sandy dan para hadirin sekalian. Dan semua deputi terhormat yang saya hormati sekalian. Hari ini saya berasa bertuah kerana diberikan peluang untuk menyampaikan satu cerita, iaitu cerita rakyat. Dari tadi saya komen saja dan saya rasa tibalah masa saya juga akan dikomen selepas ini. Okay, tajuk cerita saya adalah cerita tentang seorang raja yang agak garang, zalim, kejam, dan juga biasalah raja bongkak dan juga takabur kan dengan kekayaannya, tetapi mempunyai seorang ustaz, iaitu of course raja juga meletakkan seorang ustaz. Walaupun ustaz ni biasa raja kalau letak dia punya orang kanan ahli agama bukan dia ikut pun, dia minum arak, minum apa semua, tapi dia ada ahli agama dia. Tentu ada kerana nak jaga rakyat punya pandangan. Konon-kononnya ana ni semua lengkap kan, tapi sebenarnya tak kan. Ni cerita sebenarnya. Ini cerita bukan untuk publik di luar, sebab dia cerita untuk raja pada sikit lah. Okey. Seterusnya, dia mempunyai seorang ustaz. Ustaz ni agak suka mempunyai hobi yang sama dengan dia, iaitu berburu. Dan raja ni kalau cerita berburu, dia tak ada lain. Dia terpaksa ajak ustaz, kerana ustaz ni memang pakar berburu dan dia juga agak pakar berburu. Setiap kali hujung minggu ataupun hujung bulan, bila masa percutiannya, dia juga akan mengambil masa yang sesuai untuk pergi memburu di dalam hutan berdekatan ataupun di mana-mana daerah yang baru bagi dia. Satu hari raja ni rasa agak sunyi setelah sekian lama rasanya tidak berburu, dan kerana kesibukan pemerintahan dan juga mengawal keuntungan di atas kekayaannya dan juga ke atas hasil-hasil tenaga rakyat kan, dan dia juga rasa setelah agak lama, lebih kurang 60 purnama lamanya, dan dia juga berhasrat dan rindu nak berburu. Dan dia mengajak ustaz ni, "Ya ustaz, ana rasa beta nak pergi memburu pada hujung minggu ini." Ustaz kata, "Ya, di mana ya tuanku? Selama ini tuanku dah pergi memburu di hampir seantero negara. Semuanya sudah tuanku pergi. Jadi beta rasa beta nak pergi ke satu tempat yang agak jauh dan lebih kurang di hutan Pahang. Hutan Pahang. Di situ tuanku banyak orang-orang asli dan orang-orang yang makan orang katanya." Kita dengar begitu, tapi beta tuanku merasakan dengan keangkuhannya, apa kita takut? Kita dengan bala tentera kita dengan kita punya pengawal-pengawal, dan berkurangnya ustaz, seorang yang pakar memburu. Ustaz menggunakan panah, beta menggunakan lembing, katakan. Okey. So jadi mereka pun pergilah berburu. Mereka pun pergi memburu dengan rombongannya menuju ke lorong-lorong ke dalam hutan yang tidak pernah dilalui. Melintasi sungai, melintasi lautan, dan sampailah ke satu pulau dengan peralatan lengkapnya. Maka mereka berkemah di situ. Dan apabila berkemah, raja ni pun terus pergi mencari bukit kukau dan juga hutan-hutan yang berbukit, kerana pada pandangan mereka memang nak mencari kijang. Okay? Kijang putih. Kijang putih namanya. Kijang yang putih yang bermata biru rasanya. So, jadi nak mencari kijang putih ni kena ada tanah bukit. Tanahnya berbukit dan tidak boleh tanah yang berair. Kerana kijang ni kau lompat, bila kijang kau lompat, katanya bila kijang yang bermata biru dan warnanya putih, rasanya cukup enak dan tidak boleh dibanding dengan apa saja daging sekalipun di dunia ini. Okey. Okey, gila dia cerita. Okey, jadi raja ni kata, "Ya ustaz, kita terus ke sini." Tetapi bila dia jalan-jalan, kerana kehebatan raja ni dan juga ustaz ni dengan tenaganya yang ada, minum tongkat ali rasanya, dan mereka ni berburu sehingga kan pengawal mereka sendiri dah penat kan. Tak apa, kita jalan terus ustaz. Beta memang nampak tadi, mereka pun dah nampak kelibat kijang putih tadi. Diekorinya kijang tu, diekor terus ke bukit, celah bukit, tepi bukit, bawah bukit, semuanya, hinggalah pengawal yang ada semua tu dah tertinggal. Okey, dan akhirnya mereka pun berpecah. Okay, apabila berpecah raja tadi pun dengan pakatannya kata apa, dengan beraninya, dia ni memang raja berani, dan beraninya ternampak seekor kijang putih, dan akhirnya mereka dengan kepasarannya dia memanah. Dan bagi ustaz ni pula pun memanah dari sudut yang lain atas seekor kijang yang sama. Dan maka raja kata, bila sampai dia melihat dua busur, satu lembing, satu anak panah. Siapakah yang memburu ini? Siapakah yang memanah ini? Muncul pula ustaz di hutan. Ustaz kata, "Patik tuanku yang dulu." Mereka ni degil. Ustaz pun degil juga. Dia tahan. Tidak, beta yakin beta yang dahulu. Tak apalah tuanku. Pasal tuanku pasal memang tuanku lah yang berburu.
Patik rasa patik yang lewat sedikit tadi. Okey, dengan bangganya dan mukanya tadi raja tadi, maka dia pun nak bawakan kijang tu ke tepi. Kijangnya agak besar sehingga besar setinggi bahu raja itu sendiri. Dan dia memikul kedua, tak larat. Maka mereka menunggu askar tadi dan memikul sini ke tepi. Akhirnya dapat dipikul. Apabila nak menyembelih dan melapah untuk menjamah keseluruhan daripada seekor kijang putih yang berjaya ditawan dari itu, raja kata aku better ingin menyembelihnya, better ingin memutuskan kepalanya kerana kijang ini tak pernah dijumpa oleh seorang pun rakyat better. Akhirnya better rasa better lah orang pertama ni. Baik tuanku teruskan, kata ustaz tadi. Tuanku teruskan. Maka tuanku ambil parang yang cukup tajam tadi itu, maka dia sembelihnya. Selepas sembelihnya, dia juga nak memancung kepalanya. Kijang ini cantik rupanya. Better nak gantung ke dinding dan nak bawa balik kepalanya. Yang badan kita makan. Yang ini tidak. Ini better akan gantung dinding istana. Jadi bila nak putuskan tu, uratnya, tulangnya agak kuat, agak keras. Maka dia terpaksa mencincang. Dengan kuatnya, parang tu mengangkat ke tingkang dan maka dia terlupa bahawa tangan itu mungkin kerana saya rasa kerana terleka dan terlalu penat, putus jarinya satu. Okey, jarinya satu putus. Okey. Bila jarinya satu putus, tuanku pun kata, Allah, macam mana jari better putus? Dalam keadaan marah dan murka, putus jarinya kerana tangan sendiri, dia tak boleh nak buat apa. Ustaz tu pula kata, tak apa tuanku bersyukurlah juga. Jari tuanku putus tu ada hikmahnya, ada hikmahnya, dia kata. Tuan, daripada awal tadi memang saya lupa nak cakap, ustaz tadi daripada awal dengan kepenatan tersebut dia sentiasa mengatakan bersyukur. Kau ni ustaz tak habis-habis dengan syukur. Daripada tadi bersyukur. Cari dekat tu tak jumpa kijang pun kau bersyukur, sampai dah jumpa better jari dah putus pun kau kata bersyukur. Ya tuanku. Better arahkan kau dipenjarakan. Penjarakan terus. Jadi nak memendekkan cerita, ustaz yang tadi tu dengan mulutnya mengatakan bersyukur kepada tuanku tadi, dia memenjarakan terus, maka ustaz tu pun tak dapat makan kijang. Okey, dan lain semua meraihkannya. Tetapi dengan ketak makan tuanku tadi tu, dia pun rasa nak pergi terus mencari kijang yang betina pula. Dia pergi sendiri tanpa ustaz temannya. Dia pergi sendiri. Dengan yang lain diarahkan balik. Kerana Penghulu Balang nak membawa daging tadi itu, daging itu nak membuktikan dan kepala itu nak dilekat kepada istana, nak menunjukkan kepada pemasyhur ini bahawa kehandalannya telah berjaya mendapatkan kijang putih tadi itu, warnanya putih dan cantik. Okey, seterusnya bila tuanku pergi seorang sehingga dia sesat ke satu daerah Pahang, orang asli banyak di situ. Ni kita cerita pada zaman Parameswara ni, kita cerita bukan zaman sekarang. Zaman Parameswara, apabila dia pergi memburu seorang diri, dia tiba-tiba dia terserempak dengan sekumpulan orang asli yang makan orang. Seperti mana yang disebut tadi oleh ustaz tadi. Okey, disebut tadi oleh ustaz tadi, orang asli makan menangkapnya. Kerana apa? Kerana apa? Dia terlalu ramai dan menampak dia agak cantik rajanya, dengan pakaian kemahnya. So orang asli ni dia kalau kata dapat manusia luar, biasanya dia akan membuatnya sebagai korban kepada hari upacara perayaan mereka. Di Sungai Pahang tinggi diletakkan raja itu tadi, diikatkan, sehingga ke hari pertapaan dan hari pengorbanan yang dibuatkan untuk Sungai Pahang tadi itu. Sungai Pahang kerana nak beri makan kepada buaya yang ada. Tetapi sebelum tu nak kena bunuh dulu, bagi kepada buaya daging-daging secebis, dan semua penduduknya sudah menunggu. Dipendekkan cerita sampailah hari pemujaan yang nak dijalankan ini. So apabila mengikat kerajaan dia bergantung ke atas tu, datanglah seorang bomohnya yang datang dengan serainya, dengan tali cemetinya, menari-nari hungga bata terus kan untuk memuja. Tiba-tiba dia melihat ikatan dia terlupa. Dia cek badan raja dengan cantiknya raja, dengan pakaian yang indah, ini memang cukup baik untuk buat pemujaan. Dia lihat jari raja tadi putus. Dia kata, wah, dia cakap dengan raja pada ketua kepada orang asli itu, dia Tok Batin namanya. Tok Batin siapa cerita Tok Batin tadi? Tok Batin tadi tu cerita pasal Tok Batin. Tok Batin kita tak boleh buat orang ni. Kenapa? Ini orang cantik gayanya, pakaiannya dengan emasnya. Dengan emas ni semua ada, kita buat baik untuk kita buat pengorbanan supaya penduduk kita akan mendapat kata-kata tanaman yang baik pada bulan seterusnya dan tahun-tahun seterusnya. Satu pengorbanan untuk 10 tahun kerana cantiknya orang yang nak dikorbankan ini. Kerana jarinya, ya tuanku, dipanggil kerajanya juga kan, jarinya dah kudung, dia tidak lengkap.
Bila dia tidak letak, dia tidak boleh jadikan sebagai pengorbanan. Dia tak jadikan untuk korban kepada buaya kita, buaya bujang senang kata, buaya bujang senang yang makan orang tu. So dia kata, iya ke? Cek rupanya memang tak ada. Jarinya tak ada, terputus. Wah, dia kata macam ni kita lepaskan sahaja. Lepas raja tu balik sampai ke istana. Balik sampai ke istana terus dengan menangis-nangis sedihnya, mengingatkan kuasa Tuhannya tadi, mengingat kesedarannya balik tadi, mengingat kata-kata ustaznya tadi, bahawa dia kata kena bersyukur walaupun dalam keadaan yang susah. Kita jangan hanya ingatkan kesyukuran tu hanya pada bila kita senang, atau terima kasih hanya kerana bila kita mendapat sesuatu. Dia balik dan dia peluk. Dia bebaskan ustaz tadi tu, yang jadi pemburu tadi tu. Dia bebaskan ustaz dia. Ya ustaz, anak beta rasa bersyukur, beta rasa gembira kerana apa yang ustaz cakap dulu sebenarnya memberi manfaat dan hikmah kepada beta. Beta kalau tidak kerana jari beta yang putus, beta dah mati di baham buaya tadi. Mati di baham buaya kerana dijadikan korban oleh puak-puak Tok Batin di Sungai Pahang tadi. Wah, dia kata, alhamdulillah, ustaz kata, syukurlah kepada Allah, syukurlah kepada Tuhan kita kerana tuanku sudah menyedari atas hikmat atau hikmah ataupun nikmat bersyukur tadi tu. Maka tapi tuanku nak cakap tuanku sikit, kata beta Patik pun rasa bersyukur katanya. Rasa bersyukur dengan tuanku, dengan Allah juga. Apa sebab kau bersyukur, kau kena penjara pun kau bersyukur. Patik rasa bersyukur kerana penjara. Kalau Patik tak dipenjarakan tuanku, tentu Patik jadi ganti tuanku, dan Patik juga lah yang sebenarnya masuk ke sungai itu. Jadi itulah kisahnya, dapat keseluruhannya kita kena bersyukur walaupun atas azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atas hadis mengatakan, hendaklah kita bersyukur atas nikmat Allah, kerana jika tidak azabnya amat pedih. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.